Satu soalan Prof sebelum kita pergi kepada soalan yang mungkin ada daripada para pelajar ataupun sesiapa yang mengikuti live ISTEF pada hari ini. Soalan saya berkaitan dengan ISTEF itu sendiri. Prof ada cerita tentang inilah hasrat untuk memperjuangkan penubuhan ISTEF. Jadi saya nak tanya Prof, apakah ujian yang Prof hadapi dalam membina ISTEF ini? Saya yakin tentu banyak mihnah-mihnah dan ujian yang Prof hadapi. Mungkin ini ruang untuk Prof kongsikan. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Azrin. Ya, tak dinafikan setiap kita ini memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun sebut ya, jangan kata kamu beriman sebelum diuji, sebagaimana Allah menguji orang-orang yang terdahulu daripada kita. Jadi kita tidak lepas daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak bahagikan bentuk ujian itu, boleh kita bahagikan kepada dua. Satu ujian nikmat, satu ujian derita. Ujian nikmat dan satu lagi ujian derita. Tapi alhamdulillah, kalau dulu zaman muda-muda dulu, saya nampak ISTEF ini dan terutamanya kalau secara personal diri saya, Allah uji kedua-duanya, nikmat pun ada, derita pun ada. Tetapi setelah berusia ini, bila fikir-fikir balik, saya dapati bahawa sebenarnya kita tidak pernah mengalami ujian derita. Yang kita diuji ini semua jangan dengan ujian nikmat. Jadi boleh kita buat kesimpulan sekarang ya, berbanding dengan zaman saya muda dulu, sekarang ni zaman yang lebih banyak berfikir, melihat hikmah-hikmah. Sebenarnya ISTEF tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian derita. Yang Allah uji kita ini alhamdulillah adalah dengan ujian-ujian nikmat sahaja. Contohnya banyak kalau kita nak senaraikan ya, banyak. Misalnya contoh Allah berikan kepada saya ketika mula nak bina ISTEF ini teman-teman seperjuangan. Ramai Allah bagi. Bila saya bagi tahu saja, jom kita nak buat ISTEF, ada projek ISTEF. Maka ramai kawan-kawan, sama ada yang seumur dengan saya ataupun yang muda, berkumpul. Saya ingat lebih kurang 20 orang gitu, 30 orang gitu ya. Jadi alhamdulillah itu memberikan cukup semangat kepada saya. Walaupun selepas itu ada berlaku ujian-ujian. Walaupun ujian itu sedikit sebanyak mengganggu perasaan, mengganggu fikiran, dan kalau kita lihat dengan perspektif orang muda, mungkin saya boleh mengatakan itu ujian derita. Tetapi bila melihat balik sekarang ini, sebenarnya itu adalah ujian nikmat. Sebab rupa-rupanya Allah ini maha berkuasa. Apabila kita sentiasa berdoa kepada Allah untuk mengirimkan pembantu-pembantu yang saya telah sebut sebelum ini sebagai hawariyun, seumpama hawariyun kepada Nabi Nabi sebelum ini, Nabi Isa kayak gitu ya. So datang tetapi Allah tapis. Dan itu tidak memberikan gambaran bahawa itu ujian penderitaan. Kerana kalau kita mengambil peristiwa Talut untuk melawan Jalut. Talut orang yang tidak terkenal, tidak kaya, yang tidak masyhur, tetapi dilantik oleh Allah Ta'ala untuk memimpin Bani Israel melawan Jalut. Ya. Jadi pada awalnya ramai. Pada awalnya Bani Israel minta kepada Nabi Samuel untuk kirimkan seorang pemimpin. Bila Allah bagi pemimpin Talut, sebagainya diuji oleh Allah, terkeluar. Terutamanya Al-Mala'u, orang pembesar-pembesar. Sebab mereka mengharapkan Allah lantik mereka, tetapi rupanya Allah lantik orang lain yang di luar daripada golongan mereka. Kemudian ada yang mau mengikut, berjalan untuk menuju kepada medan peperangan, ya, di tengah padang pasir berjumpa dengan air. Allah uji lagi supaya jangan bermewah-mewah dengan air dan juga jangan tergoda dengan air. Tapi sebahagiannya tergoda, mandi-mada di situ, berlawanan dengan apa yang diminta oleh Jalut, lagi terhapus. Ya, tertinggal mereka. Sampai kepada perang pun, apabila melihat musuh yang ramai, ada sebahagian yang lagi ke belakang. Lagi tercicir mereka itu. Sehinggalah akhirnya tinggal sedikit saja yang berjuang menentang, dan malah orang yang membunuh Jalut itu adalah seorang kanak-kanak yang kecil, ya, kemudiannya menjadi Nabi Daud. Jadi
daripada pengajaran itu, kita nampak bahawa dalam sebuah perjuangan ini ada penapisan-penapisan. Jadi kalaupun istilah bermula dengan 2-30 orang, kemudian selepas itu saya dapati tak ramai dah. Orang yang bersama dengan saya itu tak ramai. Saya ingat tak sampai 10 orang begitu ya. Yang lain keluar itu dengan berbagai-bagai alasan. Ada yang tak setuju dengan pemikiran kita yang kita nak bawa. Ya, ada yang berfikiran merasakan bahawa saya nak menggunakan mereka untuk mencapai cita-cita peribadi saya. Ya, ada orang yang keluar kerana tidak sanggup untuk hadir ke kelas hari Selasa setiap ini kita cuba wajibkan. Di situ pun ramai dah. Sebab kita nak kuatkan kita punya pengajian kita dan juga ukhuwah kita. Saya satu ketika mengatakan bahawa wajib semua kita hadir hari Selasa. Dalam mesyuarat itu cukup hangatlah. Maka ramai, bukan ramailah, adalah mereka yang cukup marah dan lepas itu gugur. Jadi begitu rupanya ya. Sehingga akhirnya yang tinggal dengan saya itu ialah orang yang benar-benar yakin dengan perjuangan. Orang yang benar-benar mahu berjuang menegakkan Islam. Orang yang benar-benar mahu untuk mengajak pelajar kita menjadi orang baik dan juga untuk menyelamatkan mereka daripada pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Jadi begitu. Itu ujian nikmat sebenarnya. Kalaulah sekiranya orang yang ini ada kesemuanya bersama dengan saya dan mereka dari satu masa ke satu masa membuat masalah ini, ada kemungkinan perjalanan kita akan sentiasa terganggu. Kita akan habiskan masa dengan dengan melayani mereka dan cuba mengatasi masalah-masalah yang mereka timbulkan. Tapi rupanya Allah Maha Besar, Allah Maha Perancang. Allah ketepikan mereka ini. Allah ketepikan mereka, Allah buang mereka, Allah tapis mereka sehingga akhirnya berada di orang-orang yang benar-benar ini. Saya barangkali boleh cerita cerita pribadi Dr. Azrin ya, bolehkah cerita? Boleh kan untuk ini kan? Bila saya mahu mencari bakal pelapis istaf, ada 3 orang yang saya buat tegas dengan mereka. Mungkin kejam sikitlah pada ketika itu, kejam ya. Salah seorangnya dia secara terus terang dia berkata kepada saya, Prof, saya ni nak jadi pensyarah, nak belajar dengan sebaiknya, kemudian bekerja, tapi selepas habis kontrak saya nak balik duduk kat negeri saya lah, tak mau bersama dengan istaf lagi. Saya bagi kata 2 kepada beliau ni ya, sama ada terus dengan istaf dan terus belajar dan balik menjadi pensyarah istaf, terus dengan istaf sampai ke hujungnya, ataupun berhenti daripada istaf sekarang. Saya boleh lucutkan fellowship dan jangan lagi ada kena-mengena dengan istaf dan buatlah apa yang patut. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada lagi seorang pensyarah yang pada ketika belajarnya dia ada disiplinnya tak berapa nak bagus apa semua ni, tapi tiba-tiba nak pergi bercuti ke Bandung. Saya bagi kata 2 juga kepada dia. Sama ada pergi ke Bandung dan saya terminate fellowship, ataupun duduk dengan saya jangan pergi ke Bandung. Saya tak benarkan itu kerana kerjanya banyak dia tak buat. Tetapi tiba-tiba dia nak pergi ke Bandung, nak pergi holiday. Gitu ya. Tapi alhamdulillah saya tak tahu pun bahawa dia telah rancang dengan keluarganya, dah beli tiket apa semua. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, 2 ini. Yang pertama tadi juga datang jumpa saya balik, dia kata, Prof, saya telah membuat keputusan saya akan terus bersama dengan istaf. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala hingga sekarang beliau bersama dengan istaf dan kita boleh nampak komitmennya cukup tinggi sekali untuk memastikan bahawa apa yang dihasratkan untuk istaf ini dapat dicapai dengan sebaiknya. Orang yang kedua tadi pula, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, selepas itu dah dia lulus, dia dah jadi pensyarah dah. Saya tahu rupanya
dia telah berkorban membatalkan hasratnya untuk pergi bercuti bersama dengan keluarganya, walaupun tiket dah beli, hotel dah book dan sebagainya. Ya, ibunya pergi, bapaknya pergi, isterinya pergi, anak-anaknya pergi, dia tinggal sendirian. Dan dia atas dasar pengorbanan itu, setelah saya tahulah, dia baru cerita setelah dia menjadi pensyarah, maka saya berusaha untuk membawa beliau ke Bandung. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja saya bawa dia ke Bandung, saya juga bawa dia ke Jakarta, memperkenalkan dia kepada Institut di Jakarta. Dan alhamdulillah sekarang pun kita nampak bagaimana usaha beliau untuk meningkatkan ISTF dengan sebaik mungkin. Dan alhamdulillah nama beliau sudah dikenali sekarang ini. Dan itulah perkara-perkara yang berlaku, ya. Allah tapis. Tapi ada seorang lagi yang di ISTF ni kita buat syaratnya, kalau sekiranya master dia buat di ISTF, bila nak buat PhD boleh buat di luar daripada ISTF. Tetapi kalau master dia buat di luar, maka PhD dia kena buat di ISTF. Sebab saya nak didik mereka ini, saya nak bersama dengan mereka supaya dalam proses itu dapat mendidik dan menjadi pelapis kepada ISTF dan sebaiknya. Tapi dia tak mau. Dia tak mau. Lepas itu saya lucutkan fellowship dia daripada ISTF dan dia berpindah kepada pusat pengajian lain. Itu orang yang Allah tapis juga. Saya tak marah kepada dia lah, tetapi Allah Maha mengetahui siapa yang patut berada dalam ISTF. Ya, ada orang juga yang hampir-hampir terlucut daripada ISTF, tetapi Allah mahu dia berada dengan ISTF dan dia terus berada dengan ISTF. Alhamdulillah. Itu juga. Jadi itu sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Nikmat walaupun ada ujian-ujian yang begitu. Sekarang ini di hujung ini apabila saya nampak balik, maka wah, rupa-rupanya itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu belum lagi kita bercakap berkenaan dengan ilmu. Ya, kita nak teroka satu bidang ilmu yang baru, ilmu pembangunan berteraskan Islam, ilmu pengurusan pembangunan Islam, dan kemudian ada 5 cabang pula yang orang tak teroka lagi, kita nak teroka. Itu bukan senang, tapi alhamdulillah sedikit sebanyak dari satu masa ke satu masa Allah tambah ilmu, Allah tambah ilmu, Allah tambah ilmu, walaupun dalam proses itu ada ujian-ujian. Pada awalnya dulu sebagaimana saya kata, ujian itu macam anggap penderitaan. Misalnya contoh apabila saya nak perkenalkan pembangunan ini, ada kumpulan yang berbeza pendapat, berbeza pemikiran, pegangan, berbeza aliran pemikiran mereka. Mereka lawan sungguh-sungguh, ya, sehingga kan ada yang datang ketuk pintu saya, marah-marah. Saya keluarkan keris, saya letak atas meja, kamu nak apa sebenarnya? Itu zaman muda lah, ya. Zaman muda lah. Ya, ada yang warning saya supaya stop daripada mempengaruhi pelajar. Kalau tidak, mereka akan buang saya daripada tempat itu. Ataupun kalau saya berjaya, mereka tidak berjaya buang saya, mereka akan tutup pengajian itu. Ya, itu juga ada ujiannya. Ada konferensi yang setiap tahun dibuat oleh para pelajar, dibiayai oleh pusat pengajian, tapi kerana pelajar mau buat pembangunan Islam, mereka stopkan yuran itu dan pelajar terpaksa mencari kewangan sendiri untuk membuatkan seminar pembangunan terkait Islam. Banyak lagi lah perkara dari segi ini, ya. Malah dalam mesyuarat kita disabotaj. Kita dah tahu dah ada benda-benda agenda yang mereka nak hentam kita, dan begitulah. Tetapi bila saya lihat balik, itu sebenarnya adalah merupakan ujian-ujian nikmat. Kerana Allah nak kuatkan jiwa kita, ya, Allah nak minta kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah nak kita tidak takabur dengan ilmu kita yang kita teroka. Allah tak mahu kita ego dengan ilmu itu. Kalaulah misalnya kita teroka satu ilmu, orang sambut, orang puji kamu ini, tentulah kita lali. Maka ada egonya, ada takaburnya begitu. Tetapi dengan kawan-kawan yang tekan kita, tak sempat kita nak menjadi orang yang takabur, tak sempat kita nak menjadi orang yang ego. Jadi malah sebaliknya kita berusaha sungguh untuk terus teroka lagi,
teroka lagi hingga insya-Allah seperti mana sekarang ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita perjuangkan, ya, ilmu yang kita perjuangkan telah diterima oleh sebagian orang, dan begitulah seterusnya. Alhamdulillah. Maka kita harapkan ada manfaat. Jadi patutnya kita berterima kasih semua ini, ya. Berterima kasih. Tak tahulah kawan-kawan yang menjadi pemangkin dulu, yang menjadi pemangkin yang kita rasa derita dulu. Sekarang ni kalau jumpa saya nak bagi terima kasih kepada mereka, tapi tak tahu mereka berada di mana. Ada sebahagian dah meninggal dunia. Tetapi ada juga individu yang alhamdulillah sekarang imannya, takwanya, ya, rapatnya dengan Tuhan itu luar biasa. Walaupun dulu dia menentang saya, tetapi sekarang dia menjadi orang masjid, orang yang alim. Dan dia guru saya, dan dia guru saya juga sebab pensyarah saya. Ada satu ketika saya dijemput untuk membentangkan satu talk, dan saya lihat dia ada. Saya berazam pada ketika itu, ya, lepas majlis itu saya nak pergi jumpa dia dan minta maaf, nak salam, nak dakap dia, nak ini, ya, nak minta maaf, dan saya nak terima kasih kepada dia. Tetapi rupa-rupanya sebaik saja diisytiharkan majlis itu, ya, saya nampak dia datang menuju kepada saya. Jadi sebelum saya pergi kepada dia, dia datang dahulu. Dia salam saya, dia peluk saya, dia berbisik kepada saya. Apa dia kata? Dia kata, Syukri, I'm proud of you. Walaupun dulu dia menentang kita, tetapi alhamdulillah, ya, Allah telah membuka pintu hatinya untuk bukan saja berfikiran secara Islamik dan menerima pemikiran kita, tetapi juga menjadi hamba Allah. Dan kalau saya fikir-fikirkan, ya, bagaimana beliau menjadi ahli masjid berbanding dengan saya rasa dia lebih baik daripada saya. Begitu, ya. Jadi sempatlah kita ucapkan terima kasih kepada seorang. Yang lain-lain tak sempat, ada yang dah meninggal dunia dan begitulah. Jadi apa yang boleh kita buat, sentiasa berdoa, hadiahkan kepada mereka ini semua. Jadi istilah tak ada ujian derita sebenarnya. Begitu juga kita dapat geran pendidikan, kita dapat buat pendidikan, kita ada infrastruktur. Walaupun kita merasakan kita sudah layak dijadi Center of Excellence, tetapi kita hanya diberi status virtual center, yang berarti tidak ada kemudahan diberi, tidak ada bantuan kewangan, tidak ada apa-apa bantuan infrastruktur, ya. Tapi bila fikir masa tu nak marahlah. Fikir zaman orang muda memang. Tapi sekarang bila fikir balik, wah, patut saya berterima kasih kepada mereka kerana mereka bagi peluang kepada saya untuk berikhtiar, ya, dengan membina balik silaturahim dengan kawan-kawan lama yang ada kuasa, yang boleh memberikan kemudahan-kemudahan infrastruktur. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pasti sekali ikhtiar kita itu akan mendapat pahala. Pasti sekali hubungan ukhuwah kita mendapat pahala. Dan akhirnya Allah berikan infrastruktur yang kalau dulu di C05 hanya di satu store dan juga di satu koridor, tapi sekarang akhirnya Allah bagi sebuah bangunan yang tidak disangka-sangka, insya-Allah. Dan kita juga bermimpi untuk mendapatkan satu kompleks ISTEF yang 8 tingkat. Di bawahnya ada mall, di bawahnya ada restoran, di bawah di atas, di tingkat atasnya ada apartmen, lagi di atas ada semua office, home office, kemudian ada hotel, ada banquet hall, ada conference hall, ada bilik kuliah, ada pencabar ISTEF di tepi tasik di dekat Desa Aman. Plannya dah ada. Kalau saudara-saudari lihat dalam video, ya, dalam video tulis ISTEF Complex, ISTEF Complex, insya-Allah akan dapat melihat. Kita dah ada lukis plan dah pun untuk buat itu, tetapi kerana beberapa masalah teknikal kita belum dapat realisasikan itu. Saya yakin insya-Allah Dr. Syahir akan berusaha untuk merealisasikan perkara yang sedemikian, insya-Allah kompleks kita yang sedemikian rupa. Jadi rupanya segala ujian tadi yang dulu kita salah menganggap itu derita, sebenarnya itu adalah ujian-ujian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi banyaklah lagi aktiviti akademik yang kita dapat lakukan, hatta Allah kirimkan musuh kepada kita. Dulu apabila berjumpa bila ada musuh, maka saya selalu berfikirlah,
kenapa aku nak buat benda baik tetapi Allah kirimkan musuh. Saya pernah bertanya kepada guru saya, kenapa saya ada musuh sedangkan saya nak buat perkara yang baik? Jadi guru saya bertanya, mana lebih ramai? Musuh ke ataupun pengikut ke? Bila saya hitung-hitung, bilang-bilang balik, oh rupanya musuh hanya sedikit, yang pengikutnya adalah lebih ramai. Jadi guru saya kata, kalau musuh lebih sedikit daripada kalau musuh lebih sedikit daripada pengikut, musuh itu, hargailah musuh itu, kerana itu adalah merupakan cermin yang Allah kirimkan kepada kamu untuk menyuluh diri, ya, supaya memperkuatkan mana yang lemah, sebab sifat musuh itu adalah mendedahkan keaiban kita, mendedahkan kelemahan-kelemahan kita. Jadi dengan kelemahan-kelemahan itu kita memperbaikinya. Bila saya fikir-fikir balik, ya betul. Misalnya contoh kita buat satu jualan buku. Buku kita semua, tulisan-tulisan kita dalam bahasa Melayu pada ketika itu. Ada seorang kawan yang sama-sama jadi pensyarah, datang ke meja kita dan dia kata, ni apa ni? Tak ada satu pun tulisan dalam bahasa Inggeris. Semua dalam bahasa Melayu. Nak pergi mana Istiaf ni? Takkan nak duduk di Malaysia saja? Tak akan jadi antarabangsa Istiaf ni. Jadi, tapi Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dengan tegurannya itu, maka kita berusaha untuk belajar bahasa Inggeris. Ya, para pensyarah dulu Alhamdulillah dengan izin Allah, pusat bahasa bagi seorang guru Inggeris untuk mengajar setiap minggu pensyarah-pensyarah Istiaf yang tidak tahu bahasa Inggeris. Jadi Alhamdulillah kemudian ada yang pergi ke luar negara untuk belajar bahasa Inggeris dan juga meluaskan bidangnya. Dan begitulah seterusnya. Dan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pensyarah-pensyarah kita telah menerbitkan banyak tulisan-tulisan dalam bahasa Inggeris, sama ada buku ataupun dalam bentuk artikel-artikel. Alhamdulillah. Jadi patut kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada musuh tersebut. Jadi hal-hal semacam banyak lagi lah orang kritik kepada kita, ya. Dan saya mendapat nasihat daripada guru saya itu dan juga mendapat nasihat daripada dekan ketika itu, ya. Allahyarham Datuk Profesor Syed Ahmad Hussein yang baru meninggal 2-3 hari yang lepas. Apabila saya berdepan dengan musuh, jiwa muda nak marah, nak lawan balik, beliau nasihat saya, Syukri, dia kata, come on, choose your fight. Pilihlah pilihlah benda yang nak berkelahi ni. Pilihlah perkelahian. Kerana apa? Kerana kalau kamu kelahi dengan budak-budak, maka kalau kamu menang pun, orang tak heran pun. Orang tak hormat pun. Jadi, tapi kalau kamu berkelahi dengan satu benda yang berbaloi, barulah itu. Tetapi kalau sebelum mungkin jangan berkelahi dah. Itu pesan dia yang kedua, yang pertama. Dan saya pegang sungguh-sungguh itu, benda-benda yang remeh-temeh, benda-benda yang kecil, yang kita rasa mengganggu perasaan kita, fikiran kita, umpama datangnya daripada pelajar kita, datang daripada sesama pensyarah kita, datang daripada orang-orang luar, kita tak ambil kira itu benda yang remeh-temeh saja. Come on, choose your fight. Jangan ambil benda itu yang benda yang besar, jika kita sanggup berdepan dan berlawan sungguh-sungguh. Tak berbaloi. Yang kedua, pesan Allahyarham Dr. Datuk Syed Ahmad kepada saya, dia kata, Syukri, apabila ada musuh, jangan membalas balik kejahatan musuh itu dengan kejahatan. Tetapi sebenarnya balas dengan kejayaan demi kejayaan, pencapaian demi pencapaian. Jadi nasihat itu yang saya pakai. Nasihat itu saya pakai, Alhamdulillah nampak cukup berkesan sekali. Kerana rupanya musuh ni, ya, apabila kita mencapai kejayaan, dia tak tenang jiwa pun. Sebab musuh ini dia memang cari kesalahan kita dan tak suka kepada kejayaan-kejayaan kita. Ya, kalau kita balas dengan kejahatan, dahlah kita nanti berdosa dan dia lawan balik. Tetapi kalau kita buktikan dengan kejayaan, bukti dengan pencapaian, dia nak balas balik pun tak boleh. Ya. Jadi apa yang ini Allah hukum dia lah. Kita serahkan dia kepada Allah. Dan biasanya Allah hukum kita dengan rasa derita melihat kejayaan kita. Dengan merasa derita dengan pencapaian-pencapaian kita. Jadi atas sebab itu, bila saya fikir-fikir balik, semua benda yang dahulu saya anggap sebagai ujian derita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya itu adalah merupakan ujian nikmat. Yang hingga sekarang ini,
Allah jadikan, Allah bagikan pencapaian-pencapaian sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Sebab itu kena ingat sungguh-sungguh para pensyarah, kena hargai sungguh-sungguh apa yang Allah kurniakan kepada kita ini. Begitu juga para pelajar, kena hargai sungguh-sungguh, kena bantu ISTEF sungguh-sungguh untuk mencemerlangkan ISTEF. Jangan anggap ISTEF ini hanya tempat untuk mengambil 1 ijazah, 2 ijazah. Lupakan ISTEF. Ya, kerana ISTEF ini sebagaimana saya telah sebutkan ini dibina atas dasar perjuangan, gunakanlah itu untuk bersiap sedia sebagai bekal menghadapi 5 alam yang telah kita bincangkan tadi, ya. Alam sakratul maut, alam barzah, ya, alam mahsyar, alam siratal mustaqim dan juga alam akhirat. InsyaAllah moga-moga kita sama-sama ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurga nanti insya-Allah. Maaf Dr. Azrin, panjang sangat, dah naik semangat ni jadi begitulah rupanya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.